Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ala nahjihi wa jahada bi jihadil yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Amin. Ma'asyar muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita hidayah untuk sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan cuaca yang tidak begitu mengizinkan, tapi kita masya-Allah kerana adanya keimanan yang begitu tinggi maka kita hadir juga. Kita menempuh segala cabaran dan halangan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan diredai Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, selepas selesainya solat subuh secara berjemaah yang baru saja kita selesaikan sebentar tadi, Allah masih memberi kekuatan dalam diri kita untuk sama-sama kita berada di dalam satu halaqah yang penuh dengan barakah, yaitu al-majalis al-ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Bukan sekadar solat saja, malahan untuk solat berjemaah, bukan solat saja, malahan majlis ilmu pun Masya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala permudahkan bagi kita. Subhanallah. Semua ini kita buat hanya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala apa yang kita buat hari ini menjadi saksi bagi kita di akhirat nanti, Masya Allah. Kerana manusia ini, kita ni tidak terlepas daripada saksi. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan beberapa saksi dalam hidup manusia. Ada saksi yang kita boleh lihat, ada saksi yang kita tak boleh lihat. Maknanya Masya Allah, mengikut apa yang dinakalkan oleh para ulama-ulama tasawuf, kita sebagai seorang manusia ada 5 saksi dengan kita. Sebenarnya keliling kita ni ada 5 saksi bersama-sama dengan kita. Saksi yang pertama ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah saksi kita. Pimai-pimai macam mana pun, hatta masuk dalam lubang cacing sekalipun, Allah saksi kita. Allah tahu semuanya. Dan saksi yang kedua adalah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya yang ada di sebelah kanan dan kiri kita sekarang ni. Masya Allah. Itu adalah saksi kita. Saksi yang ketiga adalah manusia menjadi saksi kepada manusia yang lain. Macam saya sedang saksikan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu. Jadi tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu sedang saksikan saya. Suami menjadi saksi kepada isteri, isteri menjadi saksi kepada suami, ibu ayah menjadi saksi kepada anak-anak mereka. Masya Allah. Zaman Nabi SAW ada satu jenazah diusung pergi. Sahabat-sahabat lihat kepada keadaan jenazah itu, mereka mula kata, tengoklah jenazah ni, tengok wajahnya yang sangat bercahaya. Kematian dia pun nampak macam apa? Nampak macam tenang saja. Sahabat kata, ini orang baik. Si mati ini adalah orang yang baik. Nabi yang dengar sahabat kata orang baik, terus Nabi sebut wajabat, wajabat, wajabat. Maknanya mesti dapat, mesti dapat, mesti dapat. Sahabat tanya, apa yang mesti dapat ya Rasulullah? Nabi kata, mesti dapat syurga. Si mati ini mesti akan dapat syurga. Sahabat tanya, macam mana kamu tahu dia dapat syurga ya Rasulullah?
Maka Nabi jawab, hampa baru saja jadi saksi. Hampa yang kata wajahnya bersih, bersinar, bercahaya. Hampa yang kata dia ni orang baik. Maka ini menunjukkan manusia ni saksi kepada manusia yang lain. Lepas tu kadang-kadang dalam semayang jenazah, kan, lepas habis semayang jenazah, imam akan tanya dekat kita, kan, apa yang kita saksi tuan-tuan, kan, kita kata baik, kan. Apa yang kita saksi tuan-tuan, kita pun kata baik, walaupun kita tak kenal siapa si mati, betul tak? Mana nak tahu yang mati itu ketua geng 3 lain ke 4 lain ke, kita pun memang baik, Masya Allah, kan, baik. Saksi yang keempat pula adalah segala anggota badan kita. Semua anggota badan kita ni saksi bagi kita. Ya, esok bila mulut dikuncikan, yang bagi saksi adalah tangan-tangan kita, jari jemari kita, ya, kaki kita, semua saksi. Tangan akan bagi tahu, ya Allah, inilah tangan apabila mai tabung masjid dia tolak di tepi. Kaki bagi tahu, ya Allah, walaupun azan sedang berkumandang, rumahnya 30 kaki saja daripada masjid surau, tapi tak pernah melangkah sekalipun. Masya Allah. Semua akan bercakap Masya Allah. Termasuk kulit kita pun sama. Masya Allah. Sebab tu saya tak makan kuih putih. Takut jadi putih jenuh nak menjawab. Masya Allah. Nah, kalau macam ni pun ramai nak juga, cik. Itu yang keempatnya. Saksi yang kelimahnya ni siapa dia? Saksi yang kelimah adalah makhluk lain, khususnya binatang. Kita buat baik kepada binatang, maka dapatlah saksi yang baik. Kita buat sebaliknya jahat, maka dapat saksi pun yang sebaliknya. Sebab tu kucing ni jangan bawa dalam mesin basuh, kan? Dia kena belah, dia nak bagi makan, supaya esok kita dapat saksi yang baik. Kucing akan jawab, ya Allah, saat saya kelaparan, dia ni lah yang berikan saya makanan. Lagi dia jawab, ya Allah, saat saya kelaparan, saya minta dia makan, dia tendang saya di tepi pula. Nah, jadi ini 5 saksi Allah letakkan kepada seorang manusia. Pun begitu, kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 79, kalau tak silap saya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Maksud dia, dan cukuplah Allah sebaik-baik saksi bagi kamu. Cukuplah Allah sebaik-baik saksi bagi kamu. Kenapa Allah sebut sedemikian? Kenapa Allah kata cukuplah Allah sebaik-baik saksi? Kerana yang pertamanya, orang lain kadang dia tak nampak, tapi Allah nampak semuanya. Dan orang lain kadang-kadang dia tak tahu apa yang kita sedang buat, tapi Allah tahu semua apa yang kita buat, di mana kita ada berada. Segala apa yang kita buat semuanya Allah tahu. Kadang kita main masjid, jiran sebelah tak nampak, kan? Kadang kita main tabung masjid, kita buka lah cincin kita, karantai kita buka, kan? Benda hari masjid buka tengok, oi, cincin, rantai. Dia tahu kata siapa yang punya? Dia tak tahu, kan? Allah tahu tak tu siapa yang punya? Allah tahu. Itu sebabnya Allah sebut, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebaik-baik saksi bagi kamu. Sebab tu kita umat Islam disarankan buat dan belajar benda baik saja, kan? Latihlah diri kita untuk buat benda baik saja. Kenapa? Kerana Allah saksi kita. Allah saksi kita, kan? Kadang memanglah main tempat gelap, bilik gelap, kita bawa, Masya Allah, pasangan kita bermaksiat dengan dia,
Mungkin orang tak nampak, dia gelap, masya-Allah. Allah nampak tak? Walau bergelap sekalipun, Allah nampak semuanya. Batu belajar ataupun latih diri kita buat benda baik saja. Bila main benda hasutan suruh buat benda jahat, masya-Allah tabarakallah, tuan-tuan minta simpang. Kan, masya-Allah tabarakallah. Kerana Allah akan muliakan kita dunia dan akhirat dengan kebaikan yang kita buat, masya-Allah. Kalau di dunia kita tak mulia, tapi di akhirat kita akan jadi mulia kerana kebaikan yang kita buat, masya-Allah tabarakallah. Ataupun waktu kita mati itu Allah akan naikkan darjat kita, masya-Allah. Sebab tu kita tengok apa tu abang boceh ke apa tu, barang besar tu, Raja Lawa tu, kan, masya-Allah. Siapa pernah tahu sewaktu dia hidup dia adalah seorang yang baik, suka tolong orang? Siapa pun tak tahu. Yang kita tahu dia seorang pelakon, dia seorang pelawak, itu saja. Tapi setelah dia mati, setelah kematian dia, kan, bagaimana ramainya orang hadiri solat jenazahnya. Bukan sekadar itu, 1 minggu berturut-turut macam-macam orang pergi memberi saksinya bahawa dia adalah orang yang baik, tolong orang. Dan masya-Allah, itu bila kita buat baik, walaupun orang tak nampak, tapi Allah nampak. Allah nampak. Manusia ni kalau nak kata kelemahan, semua kita ada kelemahan. Siapa tak ada kelemahan? Semua ada kelemahan. Dalam bahasa Arab kita kata mazmumah. Itu kelemahan. Masing-masing kita ada kelemahan. Dan kelemahan kita tak pernah sama antara satu sama lain. Maknanya saya ada kelemahan saya, tentu ada kelemahan macam tu. Semua ada kelemahan. Saya ada kelemahan tak? Ada. Apa kelemahan saya? Mungkin pantang tengok perempuan cantik. Jangan cop tu saya saja cakap. Dia tahun lepas itu saya pernah pergi bazar Ramadan nak beli murtabak buka puasa. Bawa isteri saya pergi sekali. Jadi saya parking kereta saya dekat bazar Ramadan tu. Mai sebiji lagi kereta mai parking sebelah saya, kereta Iswara Aerobag warna merah. Saya tengok sepasang suami isteri turun. Suami dia bulan Ramadan dia pakai baju singlet tu dengan seluar pendek atas pada lutut. Suami. Tengok isteri dia, masya-Allah, lagi pendek daripada suami dia. Separuh paha nampak clear habis, masya-Allah. Saya tengok habis semua, masya-Allah. Seksi gila, masya-Allah. Bulan Ramadan, di bazar Ramadan. Saya punya sedih tengok perempuan tu. Sedih teramat-amat sedih. Bukan pasal apa, sebab dapat tengok sekali saja. Bini saya ada sebelah saya, kata, "Bang tengok apa bang? Jalan. Kali sikit, jalan. Sedih, masya-Allah. Wallahualam, mungkin itu kelemahan saya, kan? Ada orang kelemahan dia ni, dia panas baran. Kita nak cakap sikit pun tak boleh. Main Ustaz, nak main wah dia jurukah. Ada, itu kelemahan dia. Ada orang kelemahan dia tu, dia orang baik, dia semayang, dia puasa, dia sembang kemai, semua bagus belakang. Tapi dia main tang duit, dia jadi lain. Ada jenis macam tu. Kita bagi 50 man, 50. Aku ni nak pergi KL ni, ada urusan kerja, nak jumpa bendahari surau tak boleh. Aku wakil kat hang bagi kat bendahari saya gini, kata ni duit aku ni. Baik. Elok kita pergi KL, dia rolling duit kita. Ada tak jenis macam tu? Ada. Kan manusia dia ada kelemahan, masing-masing ada kelemahan, masya-Allah. Ada orang kelemahan dia nyanyok. Nyanyok ni penyakit ke kelemahan pun tak tahu. Jiran saya, depa kata dia nyanyok, tapi saya tak pernah pun nampak dia nyanyok. Tengok. Dia pergi masjid, semayang masjid, dia pakai selipar Japun hak RM2 tu. Dia balik masjid, dia balai selipar krokodil. Itu nyanyok kan cerdik tu, masya-Allah.
Tapi satu hari dia betul-betul nyanyok. Dia dapat duit BRIM. Ini cerita dulu lah, BRIM yang cerita. Dia dapat duit BRIM, tapi dia tak tahu nak tekan mesin ATM tu, dah lupa dah. Jadi minta tolong isteri dia mai tekan tu dia lah. Isteri dia kata, bang, lepas Maya Aisyah kita terus pergi ATM. Baik, lepas Maya Aisyah dia pergi. Bini dia tekan, keluarlah 450 dia kira-kira dia bawa dalam poket. Elok dia keluar daripada ATM tu, di bank tu. Dia tengok ada dua orang Mamat duk tunggu. Dia pakai jaket hitam, baju hitam, seluar hitam, helmet hitam, cermin pun hitam. Bukan saya lah, orang lain kan, insya-Allah. Dia tengok dalam depa ni, dia duk fikir, pelik depa ni, serba-serbi hitam saja kan. Kokot peragut apa. Dia pun start motor dia belah. Dia tengok dekat cermin sisi dia tu, dua orang Mamat tu duk kejak dia. Dia kata confirm depa ni peragut. Aku dah tahu dah. Dia orang tua bawa Honda Cup mana boleh, depa Yamaha LC main halang blok dia. Kawan ni turun daripada kereta terus jerka kat dua orang tu. Hampa dua ni nampak macam budak mudah lagi. Pilah cari kerja elok awam pada buat kerja terkutuk ni, Allah laknat hampa. Kecil-kecil buat kerja terkutuk ni. Hampa nak ragut duit aku kan ni aku 450 ni kerajaan bagi kau orang susah, kau orang susah. Duit ni pun hampa nak balai kau. Dua orang tu sound balik. Pakcik cakap elok-elok kami duk hambat pakcik susah-susah ni bukan nak balai duit. Habis pasal apa hambat aku? Kami nak hambat pakcik tinggal bini kat ATM tadi. Masya Allah, dia punya kalut tu, dia start motor dia belak aku tu. Bini dia tinggal kat ATM ni memang nyanyok sungguh dah. Jadi manusia ni dia macam-macam kelemahan, Masya Allah. Apa perlu kita buat bila ada kelemahan? Perbaiki kelemahan kita. Perbaiki kelemahan kita. Tu Allah sebut dalam Quran, qad aflahal man tazakkah, beruntunglah orang yang sentiasa perbaiki diri dia. Muhasabah diri ini, Masya Allah, itu adalah satu benda yang perlu ada dalam diri kita senantiasa. Sebab tu Masya Allah, kalau orang kata apa-apa pasal diri kita, jangan kata balik dekat dia. Cuba fikir tengok apa yang dia kata tu betul tak betul. Kan? Ustaz Syamugam ni suka meletiak sajalah kan. Kita kata apa? Mu sama 2 kali 5 betul tak kan? Kita fikir dulu, betul ke aku suka meletiak kan? Oh iyalah, maknanya itu adalah kelemahan kita. Itu adalah kelemahan kita yang perlu kita perbaiki. Kenapa? Kerana Allah sedang saksikan semuanya. Masya Allah. Kadang kita pergi kerja, bini kita ada buat apa dekat rumah kita tahu kah? Mana tahu, tahu. Laki kita ada buat apa dekat tempat kerja kita tahu tak? Tahu. Tuan-tuan, bukan main-main tu. Saya ada pengalaman bekerja di satu, katakan kilang lah firma tu. Saya pernah kerja dulu-dulu muda-muda. Oi, Masya Allah, nak kata duit bini orang keluar dengan laki orang semua benda biasa. Allah bukan pergi mana pun, pergi makan aja. Masya Allah, makan dengan laki orang, dengan bini orang ni, Masya Allah, tu hukumnya apa dia? Boleh main fitnah tak? Boleh tak main fitnah? Boleh. Ini yang patut kita kena mengelak. Yang lagi lucu, Masya Allah, baik dengan Bangla pun ada, Masya Allah. Ada orang tanya saya soalan, Ustaz, boleh tak seorang perempuan bawa adik-adik angkat dia pergi rumah dia bila laki dia tak ada, masak bagi mereka makan bihun? Adik angkat. Pasal apa? Jiran saya, dia kata, Ustaz, dia punya laki pergi kerja, bini dia bawa semua adik-adik angkat dia. Siapa adik angkat dia? Nepal. Laki-laki Nepal jadi adik angkat 3 orang. Hush. Laki dia pergi kerja, dia bawa semua Nepal masak bihun bagi mereka makan. Bolehkah macam tu? Saya kata adik angkat, kakak angkat, abang angkat ni saya tak pernah mengaji dalam Islam.
Dalam Islam adakah abang angkat, kakak angkat, adik angkat? Saya tak pernah mengaji sampai sekarang. Yang saya tahu mak ayah angkat ada lah. Tidak. Lagi kalau nak ada abang angkat sama jenis tak apalah. Tidak macam nak ambil saya sebagai adik angkat. Sahabat kita dia ambil saya ustaz, saya ambil ustaz sebagai adik angkat. Alhamdulillah boleh. Syaratnya bagi motor sebiji. Kan? Macam contoh lah kan, masya-Allah. Sama jenis boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang berlawanan jenis laki ambil perempuan sebagai adik angkat dia, perempuan ambil laki sebagai adik angkat dia, benda ni tak ada dalam Islam. Dia boleh bawa Nepal pergi rumah dia masa bihun. Ya Allah, saya tak ada siapa nak buat adik angkat. Kan? Saya tak minta banyak, makan nasi putih kari ikan jenahak sudah lah kan. Apa nak buat adik angkat, masya-Allah. Kadang kita tak nampak apa isteri kita buat. Kadang kita tak nampak anak-anak kita ada buat apa di sekolah. Kita tak tahu. Allah tahu dah semua ni. Allah tahu. Allah tahu. Macam jiran saya tu, hari tu cikgu sekolah panggil dia, bapak dia pergi jumpa dia, cikgu tu. Pasal apa? Sebab anak dia tu disyakih tiru dalam peperiksaan. Jadi cikgu pun panggil lah dia pergi, bapak dia tu. Pak dia pun satu hal. Pi dia hinggap cikgu tu habis-habis. Cikgu tak cakap apa pun dia hinggap habis cikgu tu. Dia kata cikgu cakap elok nah. Saya tak percaya anak saya tiru dalam peperiksaan. Anak saya budak cerdik, saya tahu. Cikgu saja nak perkenal anak saya. Mungkin orang lain tiru anak saya kot. Cikgu tu pun kata, bang, let dulu kata. Dia ambil dua kertas peperiksaan. Ini kertas peperiksaan anak kamu, ambil. Ini kertas peperiksaan seorang murid yang lain yang bernama Ali. Ali dengan anak kamu duduk sebelah-sebelah waktu peperiksaan. Buka soalan nombor 11, kertas peperiksaan Ali. Tengok apa soalan dia. Dia pun buka kertas peperiksaan Ali itu, dia baca. Siapakah orang Inggeris pertama yang pijak Pulau Pinang? Si Ali itu jawab, aku tak tahu. Lah ni buka soalan anak kamu pula. Tengok anak hang jawab apa. Anak dia jawab, oi Ali, kalau hang tak tahu, aku lagi lah tak tahu. Bukankah itu tiru? Masya Allah, tabarakallah. Tirulah tu. Tapi lah ni kalau kita tengok mak ayah ni, kalau cikgu sekolah buat sikit saja terus nak pergi gaduh dengan cikgu-cikgu kan. Nak rotan sikit pun tak boleh. Ya Allah, saya ada seorang kenalan. Saya pergi baca khutbah di Langak di satu masjid tu. Saya habis turun, habis khutbah saya turun daripada mimbar, pengurusi mai dekat saya, dia kata, ustaz, bagi laluan anak karya kami jadi imam boleh tak? Boleh, panggil mai. Saya pun dah cari-cari tengok tu dia budak mai. Elah budak kata nak jadi imam, ya taklah jadilah. Kan? Daripada bismillah sampai dia bagi salam, semua orang teriak. Isteri saya yang duk tunggu di luar dengan kereta, dalam kereta teriak. Budak tu baca subhanallah. Macam tu sedap dia baca. Habis-habis semayang pergi makan, budak tu ikut sekali. Saya tanya, adik, umur berapa tahun? 17 Ustaz. Hafal Quran lama dah kau. Saya dalam 2 tahun saya dah hafal Quran Ustaz. 2 tahun hafal 30 juzuk. Subhanallah. Saya tanya, hang duk dekat madrasah tu, dekat pondok tu, mesti ustaz garang kot, sebab tu hang ajak hang belajar cepat. Dia tak garang. Dia pernah pukul tak? Dia tak pernah pukul Ustaz. Oh, tak pernah pukul. Tapi dia buat apa kalau hang buat salah? Dia sepak terajang Ustaz. Lah dah, masya-Allah. Dia sepak terajang. Sekali dia terajang tersungkuk ni kata. Dia pernah tersungkuk masuk dalam mesin jahit tu kan. Dia tersumbat dalam tu dia tahu. Sampai macam tu kena terajang dia tahu. Sebab tu saya nasihatkan kepada cikgu-cikgu, kalaulah depa kata merotan itu salah, sepak terajang aja. Masya-Allah bani kan. Bayang tengok sepak terajang 2 tahun al-hafiz Quran. Sekarang budak tu bila mai sembahyang tarawih, masjid tu pakat nak ambil dia sebagai imam. Subhanallah, dia baca cukup sedap, masya-Allah.
Jadi begitulah kadang-kala anak ada buat apa di luar kita tak tahu, tapi Allah tahu. Sebab tu Allah sebut wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebaik-baik saksi bagi kamu. Baik, sebab yang kedua kenapa Allah sebut wa kafa billahi syahida? Sebab yang kedua ni kata ulama, Allah nampak segala-galanya, manusia pun kadang nampak. Yang tadi manusia tak nampak, tadi ada apa tak nampak. Yang kedua ni manusia nampak, Allah pun nampak, Allah pun saksi, manusia pun saksi. Tetapi manusia dia lihat, dia tak tahu kebenaran. Dia tak tahu kebenaran, kan? Macam contoh kita keluar daripada rumah, jiran nampak kita keluar, kan? Allah nak pergi surau sembahyang jemaah konon. Dia katakan ada ni muslimat ni semua asyik-asyik Ustaz Samugam saja depa pergi, kan? Tu dia, kan? Kadang-kadang depa suka kata, kan, masya-Allah dia nampak, kan, tapi dia tak tahu kebenaran, kan? Kalau kita main tabung ambil 50 bu, surah sebelum 50 berlagak menjadi ni duit banyak, kan? Orang kata dia nampak, kan, tapi dia tak tahu kebenaran. Di zaman pemerintahan Khalifah Abbasiyah, zaman pemerintahan Khalifah Abbasiyah, ada seorang raja tahun 620-an Masihi kalau tak silap saya. Raja ni nama dia Raja Murad. Raja Murad. Raja Murad ini berhati mulia, berjiwa rakyat. Dia setiap kali akan turun padang. Dia pergi tengok macam mana rakyat dia hidup, depa senang ke susah ke semua dia pergi cek. Setiap kali dia turun padang, dia takkan hamak. Dia raja, dia pakai baju biasa, dia menyamar macam orang biasa, kan? Itu baru raja, kan? Dia pun pergi semua tempat dia pergi. Satu hari malam dia dapat ilham. Ilham itu bagi tahu ke dia, esok ang pergi kat kampung ni, esok ang pergi kat kampung ni, esok ang pergi kat kampung ni, sekian-sekian kampung. Dia pun celahu, apa dia ni ilham ni tak putih-putih, mai suruh saya pergi dekat kampung tu. Esok-esok tu dia tanya dekat hulu balang dia, adakah sekian-sekian kampung ni? Hulu balang dia kata ada, tolong bawa aku pergi. Dia pun pakai baju biasa, menyamar macam biasa, dia pun pergi. Hulu balang dia hantar dekat hujung kampung tu, dia balik. Dia seorang-seorang masuk. Dia masuk dalam perkampungan tu, dia tengok ada satu pasar, orang ramai ada di situ, pasar tempat orang jual beli. Dia tengok dekat pasar tu ada satu jenazah diletak tengah-tengah pasar tu, tak ada siapa pandang, endah, tak buat apa. Dia pun heran. Dia pergi dekat sana, dia tanya dekat orang, hampa ni semua ada jenazah, kenapa tak simpan jenazah ni? Dia kata, han ni orang ni dia paling banyak dosa, si mati ni dosa banyak, kami takut nak sentuh dia. Takut dosa dia main lekat dekat kami. Pula dah. Raja Murad kata, kalau ya pun dosa dia banyak, jangan seksakan dia macam ni, tanamlah dia dulu. Mereka kata, hang cakap banyak, hang lah pergi tanam. Tu dia, raja kena sound macam tu jauh. Kita boleh sound raja kita macam tu. Esok hilang IC, dia tarik IC, kerakyatan semua hilang, jadi Rohingya. Masya Allah. Raja Murad kata, baik, boleh, cuba bawa saya pergi dekat rumah dia. Jadi mereka pun usunglah jenazah tu pergi ke rumah si mati tu. Mereka letak jenazah tu depan rumah dia, semua cabut lari. Raja Murad ketuk-ketuk, keluar seorang wanita sambil teriak. Raja Murad kata, siapa ni? Saya isteri si mati. Raja Murad tanya, puan nak tanya sikit, apa amalan suami kamu sampai satu kampung ni pulaukan dia? Apa yang telah dia buat? Isteri dia kata, suami saya ni degil, ketegaknya orang. Uish, biar betul. Pasal apa ni? Saya nasihat suami saya berkali-kali, dia tak dengar. Tengok apa jadi pada dia. Apa yang dia buat? Jadi isteri dia pun cerita, suami saya ni seorang peniaga, berniaga. Bila mana masa dia dapat keuntungan, duit-duit keuntungan tu dia bukan bawa balik rumah. Dia pergi mana? Dia pergi ke rumah pelacur. Dia pergi ke rumah pelacur. Raja Murad terkejut. Macam ni kan? Tapi jangan salah sangka, memang suami saya pergi ke rumah pelacur. Apa dia buat? Bukan melanggan pelacur.
Duit keuntungan itu dia bayar dekat semua pelacur, minta mereka jangan melacurkan diri balik. Tapi orang kampung ni ingat suami saya yang pergi melanggan pelacur. Belen-belen duit itu dia akan pergi ke kedai arak. Ya, dia beli arak bukan untuk dia minum. Dia pecah-pecahkan botol arak tu supaya orang kampung ni tak pergi minum arak. Tapi orang kampung ni semua ingat suami saya yang pergi minum arak. Berkali-kali saya nasihat dekat suami saya, jangan buat macam ni bang. Jangan buat, nanti orang kata macam-macam. Suami saya kata, aku buat benda ni bukan kerana manusia, tapi kerana Allah. Biar Allah tahu kebenarannya. Saya pesan dekat suami saya, abang, kandai kata kalau abang meninggal, saya rasa orang kampung ni takkan datang untuk uruskan jenazah. Suami saya senyum dan bagi tahu dekat saya, jangan risau wahai isteri aku. Andai kata kalau aku mati, katakan orang kampung ni seorang pun tak mai uruskan jenazah aku, kau yakinlah Allah akan hantar khalifah kita untuk menguruskan jenazah aku. Menangis Khalifah Murad tu, Raja Murad, merayu pada isterinya, puan, serahkanlah jenazah suamimu yang mulia ini kepada aku. Biar akulah yang mandikan dia, biar akulah yang kafankan dia, biar akulah yang jadi imamkan solatnya, biar akulah yang akan masukkan dia ke dalam liang lahat. Isteri dia tanya, kamu ni siapa? Akulah khalifah yang dimaksudkan oleh si mati. Masya Allah. Ni Allah sebut wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebaik-baik saksi bagi kamu. Kan? Kadang pernah berlaku dalam hidup kita kan, kita ni jujur dengan seseorang, tapi dia sikit pun tak pernah jujur dengan kita. Kita ni ikhlas dengan seseorang, dia sikit pun tak pernah ikhlas dengan kita. Kan? Kita sentiasa buat baik dekat dia, tapi dia balas jahat dengan kita. Ada. Tu saya kata, bila kita buat baik, orang balas jahat, terus buat kebaikan. Bila kita ikhlas, orang tak ikhlas dengan kita, kita terus ikhlas. Bila kita jujur dengan seseorang, dia sikit pun tak jujur dengan kita, kita terus dengan kejujuran kita. Kenapa? Sebab perhitungan ini bukan antara manusia, bukan antara kita dengan orang lain, tapi antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan jenazah tu, Masya Allah. Begitulah satu hari Allah akan muliakan kita dengan kebaikan yang kita buat selama ini. Betul Allah sebut wa kaffa billahi syahida. Cukuplah Allah sebaik-baik saksi. Satu contoh yang terbaik pernah berlaku di bumi kita, di bumi Malaysia, di negara kita. Nah, Allahyarham Tuan Guru Nek Aziz. Waktu hidup Tuan Guru dikatakan macam-macam kan, orang tua lah, kununnya Umar Aziz lah, macam-macam orang kata pada Tuan Guru. Tapi bila Tuan Guru meninggal, Masya Allah, tabarakallah. Waktu tu saya ada di Mekah, saya buat umrah. Ada Pak Arab dia dengan muka macam Arab kah ni? Saya kata, anak Malaysia, saya ni orang Malaysia. Anta Malaysia, Nek Aziz. Oh, Pak Arab kata, anta Malaysia, Nek Aziz. Oh, mamanya masyhur di bumi Arab. Subhanallah. Pasal apa? Kebaikan Allah angkat martabat Tuan Guru, hasil kebaikan yang dia buat sampai ke hari viralkan. Subhanallah. Pasal apa? Itu yang Allah sebut wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebaik-baik saksi bagi kamu. Masya Allah. Nah, itu yang keduanya. Yang ketiganya, kenapa Allah sebut wa kafa billahi syahida? Kerana Allah sajalah saksi bagi segala detik yang terbit dalam hati kita. Hati manusia ni, Masya Allah, tabarakallah. Nah, apa saja yang terbit daripada hati kita, semuanya Allah tahu, Masya Allah. Waktu Nabi sebut dalam satu hadis kan,
Wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Dan Nabi kata, ketahuilah dalam badan manusia ni ada seketul daging, kan? Iza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kullu, baiklah semua jasad dia. Wa iza fasadat, kalau dia buruk, fasadal jasadu kullu, buruklah semua jasad dia. Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah hati kamu, kata Nabi. Masya-Allah, tabarakallah. Kadang kita ni mulut tak bicara tapi hati berbicara. Banyak kita buat benda ni. Dalam satu riwayat yang dhaif, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia nak pergi ke satu kenduri, Nabi izinkan. Tapi Nabi pesannya, Aisyah, bila sampai dekat tempat kenduri itu jangan mengumpat, jangan duduk bersama-sama orang yang mengumpat, jangan sembang benda yang tiada manfaat. Aisyah pun kata, ya baik. Tapi Nabi pesan, Aisyah, bila kamu sampai di tempat kenduri itu, ambil segelai air minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi jangan telan ayam tu, jangan ludah ayam tu, simpan dalam mulut kamu. Tu pesanan Nabi. Kita boleh buat lagu tu, apa dengan bini kita, Aisyah, isteri solehah, dia pergi, dia ambil minum, dia tak telan, dia tak ludah, dia simpan dia ni. Habis-habis kenduri dia balik mai. Nabi panggil, ya Aisyah, ta'al, mai sini. Ada dah air dalam mulut kamu seperti mana aku pesan? Dia angguk. Kalau dia kata ya, tak keluar habis. Nabi bagi satu bekas, ludah ayam tu dalam bekas ni. Puing, dia ludah. Air yang terbit daripada mulut Aisyah semua tukar jadi warna merah. Aisyah terkejut, ya Rasulullah, saya minum air biasa saja, kenapa air tu bila ada dalam mulut saya tukar jadi warna merah? Apa penyakit saya? Hati Nabi kata, ya Aisyah, walaupun mulut kamu terkunci, kan mula ada yang mana boleh cakap, mana boleh mengumpat, kan? Walaupun mulut kamu terkunci, tapi hati kamu berbicara. Hati kamu kata pada orang, hati kamu maki pada orang. Natijahnya benda ni semua kita ada, betul tak? Kan? Kadang kita senyum aja, kan? Senyum tapi pun dah lah. Apa ni, kan? Tok Imam berapa kali kita pernah maki? Ini hari-hari surah gajah je. Pening betul. So aku tak main dah surau ni. Ada. Ya. Saya pernah pergi satu tempat, satu surau di apa, dekat ni, dekat Penang. Bulan Ramadan, tazkirah tarawih. Ada satu mami mai cari saya. Dia kata, Ustaz. Ya mami, Ustaz tahu dah, ni bulan Ramadan, bulan puasa ni. Bulan puasa. Adakah bulan puasa? Setahu saya bulan Ramadan. Tak apalah, dah jadi bulan puasa, nak buat lagu mana? Tapi bazar Ramadan dia tak panggil bazar puasa tu. Yang tu bazar Ramadan. Oh, don keluar ke sini muka kembang-kembang. Dia mai bulan puasa ni Ustaz, suami saya pusing satu Tanjung ni, Pulau Pinang ni dia pusing. Dia pi semua masjid, semua surau dia pi. Weh, dia buat apa? Dia pi kutip semua jadual-jadual kuliah Ustaz. Dia buat apa? Dia balik mai pelekat dekat rumah kami macam wallpaper penuh. Satu Pulau Pinang punya kuliah ada dekat rumah saya. Oh bagus no. Bagus apa Ustaz? Dia hari-hari tengok masjid mana tak ada kuliah, masjid tu dia pergi semayang pula. Berusaha pergi kutip semua jadual kuliah. Puncanya semua ni pasal apa? Hati manusia. Sebab tu Nabi kata, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman kamu takkan lurus, takkan cantik selagi hati kamu tu tak bersih. Kata Nabi, Masya Allah. Penghapus kepada segala kebaikan yang kita buat selama ini adalah kerana rosaknya hati kita. Masya Allah. Tu hati kena jaga. Subhanallah. Dia kata ulama tasawuf ni, hati manusia ni dia ada 3 lapisan. Ada 3 bahagian. Atas, tengah, bawah. Bahagian atas kali ini, kata ulama atau tasawuf, kata dia dikenali sebagai kolbun. Apa fungsi yang atas ini, kolbun ini? Semua boleh baca. Kita boleh baca. Macam mana kita baca? Tengok raut wajah, tingkah laku kita sudah tahu. Macam anak kita, asalnya orang yang ceria.
Tiba-tiba dia satu hari dia balik daripada sekolah, dia masuk dalam bilik, dia kurung. Tak apalah. Esok pun dia buat macam tu. Tak ceria dengan orang, tak mau cakap dengan kita, suruh main makan, basuh dalam bilik. Lalu kita panggil, kakak main ni, abah dah tengok 3 hari ni perangai hang satu macam je, balik sekolah main kurung. Tengok muka hang macam muka Ustaz Camuga macam pula dah, kan? Hang ada masalah ke? Kita tanya, betul tak kan? Itu dipanggil kolbun. Semua kita boleh baca. Kadang hakim-hakim ni semua bukan dia tengok sangat kes pun, dia tengok muka orang tu dia tahu dah, dia ni buat salah ke tak buat salah, kan? Itu kolbun. Yang lapisan tengah ni, yang bawah ni, tengah ni dikenali sebagai fuad. Fuad ini manusia tak boleh baca, malaikat boleh baca. Apa dia? Macam kita niat-niat kita ni semua kan, takbir tang tu, itu malaikat boleh baca. Mai pula lapisan yang paling bawah sekali tu dikenali sebagai lubun. Yang ni malaikat pun tak boleh baca, melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Ni lubun ni macam mana? Lubun ni dia duk relax aja, dia macam duk khusyuk dengar. Tapi dalam hati dia apa? 7-10 dah, dia ni pukul berapa nak berhenti pun tak tahu. Aku dah lapar kan. Itu lubun kan, masya-Allah. Tuan-tuan, ayah, ibu-ibu, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita kerana tempat tu Allah pandang. Baik, yang keempatnya, secepat-cepatnya kita nak ni kan. Saya pun hari ni final last day nak balik dah ni. Kan, masya-Allah. Baik. Yang keempatnya, kenapa Allah sebut wa kafa billahi syahida? Cukuplah Allah sebaik-baik saksi bagi kita, kerana Allah nampak segala amalan kita, besarkah, kecilkah, baikkah, burukkah, semua Allah tahu. Semua Allah tahu. Sebab tu jangan berhenti buat amalan baik, kan? Dan untuk nak buat benda baik tak perlu niat. Macam contoh kita main masuk dalam surau, kita tengok ada tai cicak, apa kita buat? Kita melangkah, kan? Nasib baik aku tak pijak, bagi Tok Imam pijak, lantak dia lah. Tidak ada kita buat begitu. Ada, kita pergi cari penyodok kecil tu, kita sapu, tidak, kita kutip. Ada waktu kita kutip tai cicak tu, kita ada niat, sahaja aku mengutip tai cicak ni setengah rakaat kerana Allah Ta'ala. Ada? Tak ada, Masya Allah. Atau orang kata buat benda baik ni tak perlu niat. Allah tahu dah, Allah tahu. Allah tahu, Masya Allah. Kadang kita tolong bini kita sidai kain, kan? Ada tak kita niat, saja aku sidai kain ini setengah rakaat menggantikan isteri aku yang uzur kerana Allah Ta'ala. Tu dia. Ada? Tak ada. Benda baik kan, Masya Allah, anda tak perlu niat. Tapi itu amalan, Allah nampak semua dan Allah bagi ganjaran, Masya Allah. Baik, dan yang terakhirnya, kenapa Allah sebut wa kafa billahi syahida? Kerana Allah sahajalah saksi bagi segala benda-benda ghaib yang berlaku dan akan berlaku. Apa dia antaranya? Matinya kita. Kita semua tahu kita akan mati, betul tak? Wallahualam, kan? Kita akan mati, tapi bila kita akan mati, nanti kita tak tahu. Bagaimana kita akan mati, itu pun kita tak tahu. Di mana kita akan mati, itu pun kita tak tahu. Allah yang tahu segala-galanya, Masya Allah. Tapi macam mana kita nak mati, itu kita boleh putuskan. Macam mana kita nak mati? Adakah kita nak mati dalam keredaan Allah, ataupun adakah kita nak mati dalam kemurkaan Allah? Nanti kita boleh buat. Kalau kita nak mati dalam keredaan Allah, start buat benda baik. Kalau kita nak mati dalam kemurkaan Allah, buatlah jahat senantiasa. Itu dua ni saja. Itu pilihan kita. Tapi yang mati itu pasti, itu benda baik. Sama juga kadang-kala isteri kita mengandung, kan? Kita tahukah siapa yang sedang dia mengandung? Ustaz lah ni scan boleh tahu lah laki perempuan. Jantina boleh tahu. Tapi siapa dia? Kokot bakal seorang Perdana Menteri, kan? Kita kan Malaysia kan selalu gaduh nak jadi Perdana Menteri, nak jadi sak kawan ni, nak jadi sak kawan ni, nak jadi, kan? Sempoi, kan? Mana nak tahu kita dah mengandung seorang bakal Perdana Menteri, bakal seorang tok guru, kan? Bakal seorang ustaz, Masya Allah, kan? Bakal seorang doktor, kan? Kita tak tahu. Yang tu hanya Allah saja yang tahu, Masya Allah. Atau sebabnya
Allah berfirman, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebaik-baik saksi bagi kamu. Masya-Allah, tabarakallah. Kita tak perlukan siapa, cukuplah Allah bagi kita, kan? Masya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu tazkirah kita hari ini. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita dengan agama. Masya-Allah, kan? Buat apapun niatlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan diri kita kepada Allah. Dan saya hari ni last lah, masya-Allah. Lepas ni pukul 12 kena naik ferry balik dah. Doakan perjalanan saya, termasuk perjalanan dakwah saya, masya-Allah. Mudah-mudahan kalau tuan-tuan tak serik, jemputlah saya. InsyaAllah, kita jumpa. Lepas ni kalau saya mai, carilah seorang pasangan, masya-Allah. Pukul selalu boleh mai dah, kan? Kan? Saja, kan? Dia bukan apa, saya tak takut bini saya, dan dia pun tak takut saya. Itulah masalahnya, masya-Allah. Jadi cukuplah sekadar itu saja daripada saya. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesefahaman antara pasangan kita, kan? Masya-Allah. Dan lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala ampunkan kesemua dosa-dosa kita. Allah terima amalan kita mudah-mudahan, dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita sekeluarga termasuk keseluruhan umat Islam daripada bala bencana pandemik COVID-19 ini. Insya-Allah itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.